Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita satu bulan penuh dengan keampunan. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dia minta ampun, tuan-tuan. Lagi Ustaz, waktu nak berbuka puasa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Minta ampun pada waktu berbuka. Malah seharian, sebulan dalam bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Jomlah minta ampun. Penat saya puasa, ya Allah, ujian Ustaz, saya ni tak tahulah. Sabar, Allah ampunkan dosa awak. Allah. Nama saya Muhammad Kazim bin Ilyas. Bapa saya namanya Ilyas bin Cikmat. Sebutan dia ialah Muhammad Kazim. Kazim maknanya orang yang menahan marah di dalam hati. Allah sebut dalam Quran, wal kazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Allah Taala sebut tentang Nabi Yusuf, wa huwa kazim, dia adalah orang yang menahan marah. Tetapi mak saya cakap, waktu dilahirkan, diberinya nama saya Ikram. Ikram bin Muhammad Kazim. Kemudian mak saya cakap, bila nama saya Muhammad Ikram, yang memuliakan. Jadi, menangisnya kuat. Kuat menangis. Kemudian, bapak saya, arwah bapak saya ni, ambil saya, dijemurnya saya di tengah-tengah halaman rumah. Kuat menangis, dia jemur tengah panas. Tu yang kulit tak apa nak cerah. Mak lah kata. Kemudian ditukarlah namanya daripada Muhammad Ikram jadi Muhammad Kazim. Lekatlah nama IC-nya Muhammad Kazim Surat Beranak. Tapi orang kampung panggil tetap Ikram. Sebab daripada kecil orang panggil Ikram. Dulu-dulu orang tak kenal saya Kazim. Orang kenal Ikram di kampung saya di Batu Kurau. Bila dia orang tengok saya dalam TV, ini Ikram. Tapi nama Kazim. Barulah dia orang kenal nama saya Muhammad Kazim. Jadi, apa yang mak saya cakap, saya percayalah. Saya bukan ingat masa itu. Kecil. Umur 8 bulan, bapa saya pun meninggal dunia. Umur saya 8 bulan, ayah saya pun meninggal. Jadi saya tak tahu. Tapi saya percaya pada cakap mak saya. Mak saya cakap nama dulu asal Muhammad Ikram jadi Muhammad Kazim. Kenapa percaya? Sebab yang cakap tu mak. Mak lah yang melahirkan saya. Mak lah yang membesarkan saya. Bapa tidak ada. Mak yang bela anak-anak yatim 7 beranak. 7 beradik. Jadi mak. Dia yang cari rezeki. Dia yang jaga. Dia yang asuh. Dia apa semua. Jadi saya percaya lah cakap mak saya. Sebab mak saya. Dia yang besarkan saya. Dia yang jaga saya daripada saya kecil sampai saya tua. Baik. Kalau cakap mak, kita percaya. Walaupun kita tak ingat. Walaupun kita tak ingat. Tak nampak. Tak tahu apa pun. Tapi mak cerita kita percaya. Maka Allah. Dialah yang melahirkan kita. Allah lah yang menjadikan kita. Allah lah yang memberi rezeki. Allah lah yang membuat segala-galanya untuk kita. Allah yang menjadikan kita. Maka Allah beritahu. Waktu kita semua ni di alam ruh. Allah tanya pada kita. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Tuhan kamu semua? Aku ni Tuhan kamu semua? Semua kita menjawab. Qalu bala. Ya, bahkan engkaulah Tuhan kami. Nampak? Jadi jangan cakap pula. Saya tak ingat Ustaz bila masa saya cakap Allah Ta'ala Tuhan saya. Saya tak ingat pun. Saya tak ingat pun bila masa Tuhan kata aku ni Tuhan kau dan kita jawab ya engkau lah Tuhan kami. Kami tak ingat pun. Oh, dengan sebab kau tak ingat, kau tak percaya. Tapi apa yang mak kau cakap waktu kau kecil, kau percaya? Mak cakap macam ni, bapak cakap macam ni, kau percaya pula mak kau cakap. Alasan dia mak. Yang Allah ni maha benar. Sadaqallahul azim. Allah maha benar. Allah Ta'ala kata, bukankah aku ni Tuhan? Semua daripada kita mengaku, ya Allah, engkaulah Tuhan kami semua. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Tuhan kamu semua?
maka kita pun menjawab, ya, kaulah Tuhan kami. Maka itu, kalau ada orang cakap, Ustaz, masa bila saya mengambil pensaksian bahawa Allah Tuhan saya, cukuplah Allah tu sebaik-baik saksi. Wa kafa billahi syahida. Memadailah Allah tu syahida. Dialah yang menyaksikan kepada pengakuan kita bahawa Allah pernah bertanya kepada kita dan kita menjawab, ya Allah Tuhan kami. Di mana? Di alam roh pada masa itu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Maka bila kita dah mengaku Allah sebagai Tuhan dan bila kita mengucap dua kalimah syahadah sekarang, Allah adalah Tuhan kita, maka kita kena faham betul-betul bahawa kita ini bertuhan. Bila kita ini bertuhan, nama Tuhan kita Allah, bila kita adalah bertuhan, nombor satu apa kita kena ada? Perasaan bertuhan. Nombor dua, hidup dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, semata-mata kita hidup ini untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau kita faham yang itu, settle masalah. Masalah kita sekarang, mengaku Allah Tuhan tapi tak rasa bertuhan. Ini parah ni tuan-tuan. Dia kata Allah Tuhan dia, tapi hang pernah tak hang merasa Allah tu Tuhan hang? Seolah-olah Allah tak nampak kita buat dosa. Seolah-olah Allah ni tak mendengar apa yang kita ngumpat. Seolah-olah Allah ni tak kisah kita ni semayang ke tidak. Seolah-olah Allah ni tak kisah kita diingat pada dia ataupun tidak. Tapi mengaku Allah, tapi tak merasa bertuhan. Bila tak rasa bertuhan, tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, la yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidaklah tinggal Islam itu melainkan hanya pada nama sahaja. Bila nama saja Islam, merasa bertuhan tu tak ada. Sebab tu tuan-tuan, orang azan kita duk makan mi kari. Orang duk bang di masjid, orang semayang di masjid. Kita baru order roti canai satu, mi goreng basah satu, mi goreng mamak satu. Pasal apa? Pasal dia tak berasa bertuhan. Dia tak rasa bertuhan. Ni Ramadan nak datang ni, berapa hari lagi dah. Rasa apa? Tiba-tiba ya Ramadan datang. Itu yang datangnya lagu tu. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Bukannya Ramadan tiba. Bukan dia. Tiba-tiba Ramadan. Dia buat terkejut. Pusah lah. Pasal apa? Pasal dia tak rasa bertuhan. Sebab tu kalau kita dirasa kita ada Tuhan dan hidup bertuhan, kita nak parking kasut pun elok-elok. Nak sarung kasut tu pun elok-elok. Nak duduk dalam masjid ni pun elok-elok. Pasal apa? Kita nak duduk dalam rumah Tuhan. Rumah Allah. Baju kena wangi. Badan kena bersih. Ni nak masuk rumah Tuhan ni. Duduk elok-elok, niat elok-elok, jangan cakap benda lara, jangan cakap benda sia-sia. Pasal apa? Kamu duduk dalam rumah Allah. Kalaulah dalam rumah Allah, dalam masjid ni pun, kita duduk, rasa Allah ni duduk tengok kita, kenapa kita tak rasa Allah duduk di Allah juga tengok kita bila kita duduk di luar? Sebab ada orang baik hanya dalam masjid. Pasal apa? Rumah Allah. Habis tu bumi siapa? Bumi itu bumi siapa? Bumi Allah. Kenapa tak jadi baik di luar masjid? Ada orang yang hanya baik bila sampai di Mekah. Baik terus. Tutup aurat ni. Pergi beli kurma pun pakai tudung. Telekung. Beli kurma ni orang perempuan pakai telekung. Pi masjid pakai telekung. Berjalan pakai telekung. Pi shopping pakai telekung. Balik ke Malaysia, telekung ni simpan dalam almari. Pasal apa yang hang rasa hanya ada Allah di Mekah? Pasal apa tak ada di Serambut? Pasal dia tak rasa bertuhan. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan. Allah dia bagi kepada kita peluang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku jadikan manusia, tak ada aku jadikan jin dan manusia ni melainkan untuk beribadat kepada Allah. Baik, jadi satu bulan Allah Ta'ala bagi kepada kita bulan Ramadan.
Satunya bulan yang Allah sebut nama dalam Quran. Ada yang Allah sebut bulan haram. Ada 4 bulan haram yang dimuliakan. Bulan haram ni bukan makna bulan dosa. Jangan duk faham pula, Allah kita lah ni duk Zulkaidah, Zulhijjah ni bulan dosa. Pasal apa dosa? Bulan haram. Haram dosa? Tak, tuan-tuan. Bulan yang dimuliakan. Yang diharamkan tu maksudnya dimuliakan. Maksud bukannya babi ni haram, Ustaz no? Haram. Maknanya dia mulia lah. Astaghfirullahaladzim. Mulia pada nama dia lain, nama dia Masjidil Haram. Takbiratul Ihram. Maknanya bila buat benda itu, benda-benda yang halal sebelum tu jadi haram. Tu nama dia Takbiratul Ihram. Bukan takbir itu dosa pula. Allah dosa, Takbiratul Ihram. Salah. Ni hang ke mana ni? Saya duduk dalam Masjidil Haram. Astaghfirullahalazim, berdosanya. Kita duduk dalam masjid yang haram. Lain, betul. Ni bulan 4 ni bulan apa? Bulan yang diharamkan. Oh, berdosa dah. Kena belajar balik. Haram daripada segi fiqh. Haram daripada segi penghormatan. Masjidil Haram. Waktu engkau dalam ihram. Waktu engkau dah takbiratul ihram. Adalah benda yang boleh buat. Adalah benda yang tak boleh buat. Sebelum takbiratul ihram, makan boleh, minum boleh, bercakap boleh, ketawa boleh. Tapi bila takbiratul ihram, Allah, yang halal sebelum ni jadi haram. Allahu Akbar. Dah haram bercakap. Benda yang dilarang bercakap. Hanya boleh bercakap benda yang dibenarkan. Bila selesai takbiratul ihram, dah haram minum dah. Ni. Walaupun minum tu halal, tapi bila takbir, tak boleh minum dah. Tuan-tuan jangan duk bual dalam pokek pula. Air mineral nasihat dengan straw. Waladhdallin, amin. Tu imam sembahyang tarawih tak? Tak boleh ah. Salah kau tak? Air mineral halal. Saya minum pun halal, ni bukan arak Ustaz. Betul, memang halal, tapi dibuat pada waktu haram, diminum. Maka perbuatan tu bila jadi haramnya Ustaz? Bila engkau sebut takbiratul ihram. Sebab tu nama dia. Angkatnya takbir yang mengharamkan benda-benda yang halal sebelum ini. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Tadi saya sebut, kita ni kena hidup bertuhan. Sebab kita dah mengaku daripada alam roh lagi, Allah tu Tuhan kita. Okey, macam mana nak mewujudkan supaya hidup kita ini merasakan bertuhan? Adakah kita ini merasakan bahawa kita ni macam tak ada ikatan dengan Tuhan? Tak terikat dengan Tuhan. Bila Ustaz? Bila masa yang rasa tak terikat dengan Tuhan? Bila tak ada duit, susah hati. Bila tak ada pahala, ada susah hati. Tak ada duit, susah hati. Aku tak ada duit lah, macam mana nak buat? Aduh. Aku punya gaji tak cukup lah, macam mana nak buat? Aduh, aku punya simpanan habis lah. Aku punya harta tak ada lah. Susah hati. Kalau orang datang meminang anak kita pun, tak ada duit, tak mau. Pasal apa? Tak ada duit menjadikan kita pening kepala. Tapi yang seronoknya pula, bila tak ada pahala, tak ada orang pening. Aku tak ada pahala, pening. Ada tuan-tuan dengar orang cakap itu? Aku pahala tak ada. Aduh, pening kepala. Mana ada? Relax. Tak semayang, relax. Tak puasa, relax. Tak pergi haji, relax. Tak baca Quran, relax. Lawan mak bapak, relax. Mana tak ada pahala, relax. Terlalu banyak, relax. Sebab daripada tahun 70-an, kita dah dengar dah. Relax. Relax. Kita dah dengar lagu relax. Tak semayang, relax. Ada orang yang buat ibadat, tapi memadailah. Sebab tu nampak tuan-tuan relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus belah. Okey. Tuan-tuan ni ada anak. Tuan-tuan ni ada anak.
Anak tuan-tuan kerjanya di Johor, tuan-tuan duduk di KL. Anak bagi tahu, ayah, saya nak balik ya. Okey, baliklah. Mak ada ya, mak masak di dapur. Kamu jangka sampai berapa? InsyaAllah kalau tak jam, kalau tak ada lori tepung terbalik, insyaAllah sampai awal ya. Lori gula terbalik, sudah. Lori tepung terbalik, sudah. Agak-agak lepas dia lori apa pula? Kemarin, malam, lori tepung. Gula lepas, lori gula. Allahu Akbar. Masya Allah. Yang baru ni tepung semalam, Alhamdulillah. Walaupun jam teruk tuan. Tapi tak ada siapa pergi kutip tepung pasal dia berterabur. Orang kita ni pantang jumpa lori terbalik. Lori gula, dia kutip gula. Lori beras, dia kutip beras. Lori Milo terbalik, dia buat balik 2 tin. Tak pergi kerja, kutip Milo. Bawa balik hantar kat isteri. Mana abang dapat? Lori terbalik. Boleh ke ambil abang? Apa tak boleh? Imam 4 tin. Takkan kita 2 tin salah. Imam 4 kata dia. Astaghfirullahalazim. Semalam lori tepung pula terbalik. Allah naya. Jam gila 6 jam, 7 jam. Tapi ada satu yang saya puji satu kampung. Langsung mereka tak ambil. Ni yang ni tuan-tuan kena puji kampung ni. Lori tu terbalik habis. Lori bawa babi. Allah. Seekor pun tak hilang. Allah. Baguslah kampung ni. Yang mana faham, tak faham sudah entah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Cuba kita tengok tuan-tuan. Anak kata, insyaAllah pukul 2 saya balik. Pukul 2 saya balik. Maka Alhamdulillah anak pun sampai. Assalamualaikum. Wassalam. Salam dengan ayah. Salam dengan mak. Minum kopi. Cicak dengan biskut. Okeylah ayah. Mak, saya nak pergi dulu. 10 minit tak sampai. 5 minit tak sampai. Berbual dengan ayah, bual dengan mak. Okey ayah, saya nak pergi dulu. Nak tengok konsert Coldplay. Agak-agak tuan-tuan, anak cakap macam itu, mak kata apa? Bapak kata apa? Bila anak cakap, okeylah ayah, saya pergi dulu. 5 minit. Tu je. Kejapnya. Tu je. Kejapnya. Automatik tuan-tuan akan cakap macam tu. Agak-agak tuan-tuan bila tuan-tuan sembahyang Zuhur 2 minit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamdah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Agak-agak Allah kata apa? Tu je. Punya cepatnya sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Belah tu. Tu je. Zikir tak ada, tasbih tak ada, apa doa pun tak ada ni. Tu je. Kalaulah kita anak buat macam tu, orang buat macam tu. Ni je. Takkah kita malu dengan Tuhan habis-habis sembahyang belah tu? Dia kata di Mekah habis-habis sembahyang bangkit tu. Bangkitlah dia pun nak tawaf. Kalau hang duk situ berpijak hang mati tahu tak? Hampirlah berzikir kat belakang tu. Yang kita duduk di Masjid Firdaus ni siapa nak tawaf? Zikirlah sekejap. Yang hak di Mekah tu, depan Kaabah kita sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang pakai bangkit semua. Pasal apa? Nu hak nak tawaf tu. Hang duk zikir subhanallah, subhanallah, innalillah tu. Janganlah hang samakan di sana dengan di sini. Di sana pun kita tak zikir. Entah nak mampu zikir tu. Orang pakai duk tolak kaki ni buat besar muka kita ni. Tuan-tuan duk berzikir. Tak nampak ke berzikir ni? Dia sepak tu Arab tuan. Hak kita di sini, nak siapa yang nak tawaf? Siapa yang nak bawa lagu ni? Rabbana, Atina. Tu, puak-puak Iran. Mai puak-puak Indo pula. Lagi rapat. Rabbana, Atina, Fid dunya. Mai puak-puak tu. Kita tu asyhadu alla subhanallah subhan. Roh. Ya Syekh, roh. Sampai zikir kat belakang.
Tapi kita di sini jangan duk bawa perangai macam tu. Zikirlah sekejap untuk Allah. Tuan-tuan faham tak? Kalaulah kita ni bertuhan, merasakan diri bertuhan, kita pergi rumah orang, masuk dalam rumah orang, hadap elok-elok. Assalamualaikum tuan. Jemput duduk, berbual, menyembang, makan, minum. Tuan, saya tak diri dia, Tuan Haji, tak diri. Sopan bila keluar daripada rumah orang. Berapa ramai yang keluar daripada rumah Allah tak ada sopan. Masuk tak baca doa, keluar tak baca doa. Jadi di mana yang kita rasa kita ni bertuhan? Semayang cepat. Ni tarawih nak mari ni. Punya laju lah baca. Nak ke mana? Saya tak salah tuan-tuan baca laju-laju tak apa. Tapi nak ke mana? Fatihah senapan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Oh, nak ke mana bang? Amin bismillahirrahmanirrahim. Tak dan nak saktah pun tak dan. Amin bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad je kita dengar. Yang maksum di belakang tu, asal ia kena budu imam rukuk, asal ia kena budu dia rukuk. Lah 2 rakaat nyanda kat tiang. Tak larat aku nak kerja untuk imam ni lah. Pum dia tidur. Bila kau nak merasa lazatnya sembahyang tarawih tu? Lazat sembahyang tarawih. Dulu kita bagi alasan tak boleh Ustaz, masjid kita panas. Itu cepat lagi bagus panas. Sekarang ada aircon, tak cukup dengan aircon, kipas lagi. Kenapa nak cepat pula? Dah sejuk. Paksa sejuk pun nak cepat Ustaz, saya tak tahan nak kencing. Ya, silakan abang. Boleh tak lepas ni tuan-tuan, kalau kita ada hajat, tuan-tuan ada hajat dengan pengurusi masjid, tuan-tuan ada hajat dengan Tok Imam, apa cara tuan-tuan menyampaikan hajat kepada imam? Tuan-tuan ada hajat jumpa dengan YB, tuan-tuan ada hajat jumpa dengan kaunselor, apa yang tuan-tuan buat? Nombor 1, temu janji. Nombor 2, ikut time. Nombor 3, bila dipanggil, masuk dan bercakap lemah lembut, bercakap slow talk, bercakap supaya dia boleh tolong kita. Itu nama dia slow talk. Ada orang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya nak cakap ni, Ustaz boleh dengar? Boleh. Suami saya ni Ustaz, dia ada kanser. Ya. Jadi sekarang dia dah tak mau ambil dah kemoterapi ke, dia tak mau buat lagi dah suntikan apalah sekarang ni, dia tak mau berubat dah. Jadi macam mana saya nak nasihat pada suami saya Ustaz? Tu jenis suami kanser. Hak dia sendiri kanser. Ustaz, saya kanser. Oh, kanser apa ya? Kanser payudara Ustaz. Jadi saya tak tahu Ustaz. Tiba-tiba stage 4. Sebelum ada tisu Ustaz, ada. Sebelum saya tak ada kanser. Tiba-tiba rasa macam ada tak tuan-tuan? Ustaz, saya ada kanser stage 4. Stage 4 lah, payudara lah. Kanser payudara lah. Ya. Okey saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Belah. Ada entah. Ustaz, suami saya ni kena kanser. So, masalah dia apa? Itulah minta Ustaz tolong doa lah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Mana ada? Tu bukan slow talk. Tu fast talk. Tuan-tuan di sini, ada masalah? Berlambak masalah kita. Kita di sini ada penyakit, bersepah penyakit kita. Kenapa bila mengadu pada Allah cepat? Kenapa merayu pada Allah cepat? Kenapa bila minta pada Allah cepat?
Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allah rabbi fil warhamni wajibur. At-tahiyyatu. Assalamualaikum. Tuan-tuan mengadu apa, tuan-tuan? Di mana yang pengaduan itu? Sedih, oh, tuan-tuan, tengok sembahyang tarawih macam tu. Masjid korang tarawih habis pukul apa? Kita 9 suku dah habis. Cepat kami 8 je. So, 9 suku balik. Tapi saya boleh lambat lah pasal ada jamuan kan. Ngorek. Pukul 10 juga balik. Oh, mata ke darah kau lama. Semayang kau pendek. Di mana yang nak mengadu dengan Allah? Tuan-tuan tak nak ke mengadu dengan Allah? Semayang tu mengadu dengan Allah. Bercakap dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Bercakap dengan Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni Ini tidak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Allahu Akbar. Subhana Rabbil Subhana. Hak jenis baca hak lain. Subhan. Lagi takut. Cara dia semua tu. Yes. Oh. Cakap apa? Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan pergi jumpa YB cakap macam tu. YB saya nak longkang tu. Agak-agak YB faham. Cakap apa? Tak pun cakap berulang-ulang. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Apa hal dia ni? Tuan-tuan tak rasa malu ke? Allah. Apa salah kau? Dengar orang cakap elok-elok. Bila Allah. Yang kita duduk sebelah dia pun susah nak angkat takbir. Allah. Apa ni? Dia angkat takbir. Oh. Apa salah? Tuan-tuan kalau jumpa tu, nampak kat belakang tu. Allahu Akbar. Dapat pun. Hang saja mengada-ngada. Yang seronoknya, bila imam nak rukuk, Allahu Akbar, dia rukuk sekali dengan imam. Dapat pula. Macam kita, parking di bawah. Ni, imam di atas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita duduk parking di bawah, berlari. Pakai baju Melayu, berlari intan. Poket belah kanan, handphone. Poket belah kiri, kunci kereta. Bergerak lagu. Sepeda pula tak pakai, latar-latar tu sekejap kanan, kejap kiri. Rupanya nak kejar rakaat yang pertama dengan imam. Tolak je pintu tu. Allahu Akbar. Dapat juga satu rakaat, selamat aku. Kenapa berlari? Kata nak mengadu pada Allah, nak cakap dengan Allah, berlari pasal apa? Hang tak akan boleh bercakap dengan betul. Tak akan boleh baca dengan betul. Kena rakaat kedua mati, lelah semua. Nabi dah pesan pelan-pelan berjalan. Apa yang kamu dapat, di mana tempat yang kamu dapat, itulah rezeki sembahyang kita. Tak payah berlari. Oh, yang ni yang saya nak ajak pada tuan-tuan. Jom rasa bertuhan. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kamu kepada Allah dengan dua jalan. Pertama, jalan sabar. Yang kedua, jalan solat. Semayang. Tiba-tiba bila kita semayang macam mana? Kita duk tengok orang semayang tarawih. Bergaduh 8, bergaduh 20. Gaduh. Mai tarawih tak gaduh. Duk keluar dalam TikTok dah. Duk keluar dalam laman sosial dah. 8, 20. Bergaduh dah. Belum puasa. Di ambang Ramadan gaduh. Bayangkan tuan-tuan kita hari ni. Di ambang Ramadan. Apa kita buat? Bergaduh. Hadis-hadis dhaif yang popular sebelum Ramadan. Hadis-hadis dhaif yang paling dhaif yang popular menjelang Ramadan. La ilaha illallah. Hang buat forum duk bincang pasal hadis dhaif. Hang siapa? Bila dah kata hadis dhaif lah.
Dia tarak hadis. Sampai tak boleh diamal. Do'if bukan palsu. Do'if bukan maudhu'. Do'if lah. Walaupun dia do'if, tapi dia ada sambungan ataupun ada kaitan dengan hadis sahih yang lain. Walaupun dia do'if, boleh pakai. Kalau dia dijadikan sebagai satu sumber untuk melakukan ibadah, yang mana tidak menjadikan dia sebagai sumber hukum, hanya mengambil fadilat amal, silakan hadis do'if. Ini tidak. Sepatutnya sebelum Ramadan macam sekarang ni, bagi clear. Berapa ramai lagi yang tak faham. Ustaz, saya ni ada buasir. Soalan. Jadi dalam bulan Ramadan, buasir saya terkeluar. Saya angkat pasu bunga, terkeluar buasir saya. So saya jolok balik bagi masuk. Batal tak puasa saya? Bila bincang. Baru betul. Ustaz, saya COVID, jadi pergi hospital, doktor buat swab test. Panjang tu Ustaz, dia punya swab dia Ustaz. Jolok dalam ni. Batal tak puasa saya Ustaz? Tuan-tuan tak ingat yang kita COVID dulu ni, pakai duk jolok hidung. Hidung saya jadi besar. Pak saya tiap-tiap minggu masuk TV nak surat mengesahkan saya positif atau negatif. Saya tak ada COVID. Tiap-tiap minggu jolok. Panjang sampai berair mata. Lubang jadi besar. Batal tak puasa. Yang ni kita bincang. Yang ada bincang masalah 8-20 tu benda khilafiah. 8 pun betul, 20 pun betul, janji hang sembahyang sudah lah. Ya, hang fikirkan tentang 8. Tak fikir pula tentang berapa masa. Nabi Muhammad buat 8, tapi berapa lama masa dia? Sejam, 5 minit, 10 minit. Kenapa nak ikut jumlah sahaja? Kenapa tak ikut lamanya? Lamanya pun kena sunnah ya. Hang sembahyang 8 rakaat, sunnah Ustaz. 12 minit, 8 minit. Di mana yang Nabi sembahyang 8 rakaat 12 minit? Oh, dalam bab sembahyang kita ikut sunnah. Dalam bab buka puasa? Buka puasa tu macam kenuri meja dah. Ada Nabi buka puasa macam tu? Nasi Arab, kapsha, lamb shank. Tu dia buka puasa. Allah malaka sunnah. Wabika amanna. Tu dia makan. Adakah Nabi buka puasa makan? Tak ada. Bid'ah. Jangan cakap bid'ah Ustaz, ni halal. Begitulah juga. Janganlah cakap sembahyang tarawih tu 20. Dia halal. Silakan. Kalau hang nak kata orang bid'ah, hang dulu bid'ah. Pergi buka puasa ke hotel, RM100 satu kepala. Sembahyang maghrib 8.15. Ada Nabi Muhammad sembahyang maghrib 8.15. Buka puasa dengan ABC. Nabi dengan kurma ya. Ikutlah betul-betul. Tak juga. Tak, kita melihat pada kepala otak hang. Kena dekat orang lain semua hang kata haram. Kena kat kamu? Jadi bulan Ramadan ni boleh tak kontrol mulut? Jangan duk kata orang ni sesat, orang ni sesat. Kita ni pun boleh tentu tahu lagi betul tak betul. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, keedah dia, kita ni zaman akhir ni, ulama-ulama bincang lama. Maka kita ni ada mazhab kita. Kita ni ada ikutan kita. Tak, pakai. Jangan duk bawa mazhab baru. Habis bergaduh kita tentang, kita tak mau dah bulan Ramadan ni, asal masuk bergaduh. Asal masuk bergaduh. Tak habis-habis bergaduh. Tu, hang bayar zakat tu. Jadi apa masalah dia? Zakat fitrah, Nabi bayar dengan kurma tu. Engkau bayar dengan duit ringgit mana datang? Gaduh pula. Nabi Muhammad bayar dengan kurma. Kamu bayar dengan ringgit dapat resit pula. RM7, 10 sen. Mana ada Nabi bagi RM7? Gaduh pula. Sagi kata pula tak sah pula. Pakat pikir kurma pergi untuk kata. Oi. Nak tak mana pula kurma ni. Sebab tu kita dah ada perbahasan mazhab. Kita dah ada perbahasan fiqh. Alangkah baiknya kita beritahu hak ni kita ikut supaya selama kita beribadat di Malaysia ni beratus-ratus tahun kita tak pernah bergaduh dalam bab khilafiah. Ini tidak. Dia nak main selawat besok bergaduh pula. Bergaduh pula. Selawat bang. Iyalah Nabi mana ada selawat.
Saya pun tak selawat dalam semayang tarawih. Semalam saya pergi sekolah ustaz. Ustaz semayang tarawih, ustaz selawat. Tak, saya tak selawat. Ustaz dia munafik lah. Agama awang betul lah. Saya betul-betul semayang semalam depan. Saya duduk belakang, saya dengar ustaz selawat. Tak, saya tak selawat dalam tarawih. Pembohong punya ustaz. Mana ada saya selawat? Mana ada saya sebut tasbih-tasbih dalam semayang tarawih? Yang saya sebut tu di luar semayang. Di luar semayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Mana ada saya sebut? Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanal malikil ma'adah. Tak ada. Yang saya sebut benda tu, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dah habis 2 rakaat. Habis 2 rakaat, selesai semayang 2 rakaat. Nak buat apa? Ambil air minum. Boleh? Sebab saya minum di luar salam. Habis dah semayang. Teringat pula laksa di dapur. Allah, laksa buka puasa tak habis. Makan sepinggan pula. Alhamdulillah. Kumur. Allahu Akbar. Boleh. Makan pun boleh. Lepas tu pergi sembahyang balik. Assalamualaikum. Gatai pula hidung. Korek hidung. Tak apa. Dah habis sembahyang. Kan nak sambung lagi ustaz. Selagi hang tak sambung, selagi itulah belum sembahyang. Korek hidung. Tengok-tengok ada jemaah lain baru sampai. Allahumma salli ala Muhammad. Elok. Tak apa. Yang salahnya tengah semayang, pergi korek hidung. Alhamdulillahirabbil alamin. Hang buat apa ni? Yang salahnya pergi minum tengah semayang. Yang salahnya tengah semayang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini daging tadi ni. Telan tu. Yang tu yang salah tu. Yang salahnya sedang-sedang sembahyang. At-tahiyatul mubarak. Subhanal malikil ma'bud. Yang tu baru bapak bida'ah nama dia. Yang kamu duk buat ni dah habis sembahyang. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum, diam. Tak ada selawat. Boleh tak? Boleh. Silakan. Bukan wajib. Orang kampung datang. Tanya kita. Tak ada selawat ke? Tak ada, sini tak ada. Oh, sebab apa Masuk neraka. Oh. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Ada yang kata daripada kita diam, ustaz, baik kita baca Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Boleh? Tak apa. Ustaz, baca Qul huwallahu, kita baca selawat, ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh? Apa pun boleh. Ustaz, saya keluar ke tandas, ustaz, masuk balik. Boleh? 2 rakaat jalan ke tandas, masuk balik, ambil wuduk, masuk balik. Allah, sembahyang balik. Boleh. Pasal dia dah habis sembahyang. Di mana yang kata salahnya selawat? Perbuatan itu dilakukan dah habis sembahyang. Apa yang habis, ustaz? Baru 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itulah sembahyang. Bukannya 8, 20 sekali. 2 rakaat salam, habis sembahyang. Boleh nyembah. Boleh buat tazkirah pun. 4 rakaat start dijemput kepada ustaz menyampaikan tazkirah. Habis-habis ceramah 10 minit, semayang balik 4 rakaat. Dijemput ke ustaz menyambung tazkirah. Boleh? Tak jadi apa. Tengah-tengah semayang, bangunan runtuh di depan belakang. Pakak bangkit semua ahli jemaah pergi tengok. Oi, jangan bangkit. Kita dalam semayang. Masa bila kamu semayang, 2 rakaat dah habis, 2 rakaat habis, aksiden depan tu. Boleh pergi. Tak ada siapa kata bida'ah. Jangan meninggalkan semayang pergi tengok aksiden. Bida'ah. Nabi tak pernah buat. Mana ada orang cakap? Begitulah dengan selawat. Simple, tuan-tuan. Allah. Pasal tu nak bergaduh. Pening kepala orang tak ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Tuhan kita ni baik. Saya ada satu wali kan, ahli tasawuf, ahli sufi kan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam ucapan dia kata apa? Wahai saudara-saudaraku,
Kita tidaklah dijadikan untuk kekal. Dan kita dijadikan bukanlah untuk berseronok-seronok. Nampak? Kata Abdul Qadir Al-Jilani Syekh. Kita tidaklah dijadikan untuk kekal dalam dunia. Dan kita dijadikan bukanlah untuk bersenang-senang dalam dunia. Dua benda ni disebut. Kita dijadikan bukan untuk kekal. Tak lama habis. Tadi saya nak datang dari Ipoh tadi. Beberapa biji motor accident. Ada yang ambulans angkut. Jam tuan-tuan lah. Saya daripada Ipoh pukul 12 sampai tempat tuan-tuan ni pukul 6 suku. 6.15 baru sampai. Oh, kata nak ceramah macam mana. Yang van ambulans angkut satu, yang Land Rover angkut. Yang tu parah. Yang tu dah tak ada. Main bungkus dengan plastik hitam sumbat. Allah, sedih tuan-tuan tengok orang kita. Adik-adik yang mana nak konvoi ke apa. Oh, elok-elok lah. Jangan dia buat Superman. Allah dah panggil mereka. Saya tengok Land Rover tu dah angkut. Allah, sedih. 3-4 biji motor hancur. Terbang. Giliran dia orang dah sampai. Giliran kita pula lepas ni. Kita hidup bukan untuk kekal. Kita hidup untuk mati. Kemudian, kita hidup bukan untuk seronok-seronok. Kita hidup ni tuan-tuan untuk ibadat. Tujuan kita adalah untuk beribadat. Dan dalam kita ni tak ada siapa yang selamat daripada dosa. Semua orang ada dosa. Allah kita ni maha baik. Dia bukan pendendam. Kita banyak dosa. Semua kita ada dosa. Allah ni kita bersyukur tuan-tuan. Tuhan bukan pendendam. Kalaulah Tuhan macam kita, saya tak tahu. Kalaulah Allah macam kita, bukan macam kita, macam Kasim Selamat cukup. Macam Kasim Selamat pun dah cukup. Duduk atas kubur, pegang batu nisan untuk menangis. Tiba-tiba ada laki-laki lain bawa anak-anak dia. Saudara, kenapa menangis di kubur ibu saya? Teng, teng, teng. Apa? Kubur ibu saudara? Ya, ini kubur mak saya. Nyonya mangsa teriak, ampunkan aku Kasim Selamat. Ampunkanlah aku Kasim Selamat. Kalau ini bukan kuburnya Sabariah. Di mana Sabariah sekarang? Aku dah kahwinkan dengan Dr. Ismadi Kasim Selamat. Ampunkan aku Kasim. Aku dah tua Kasim. Dia minta ampun atas kubur lagi. Menerak-nerak atas kubur. Ampunkan aku Kasim. Aku hairan. Kenapa Allah jadikan kau manusia? Bukankah lebih baik jadi haiwan? Astaghfirullahalazim ala Kasim. Pingsan terus. Dia ni ikut sampai ke rumah. Pi Ramli ni pi ambil gerpu, pi cocok mata dia. Yang Dr. Ismadi ketuk pintu. Kasim Selamat, Kasim Selamat. Kasim, bukalah Kasim. Aku dah tua Kasim, ampunkanlah aku Kasim. Ampunkanlah aku Kasim. Bila buka pintu, mata buta dah. Allah. Sampai kesudah dia tak maafkan Nyonya Mansur tu. Kalaulah Allah tu macam Kasim Selamat, agak-agak kita je. Allah sebut innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia, yakni Allah, Tuhan yang maha pengampun. Banyak dosa kita. Kita zaman sekolah dulu, pergi sekolah, menengah pakai seluar pendek. Kaki berbulu. Muda-muda ni tak apa pakai seluar panjang ni zaman kita. Tahun 70-an, 60-an, pergi sekolah. Misai ada, janggut ada, pakai seluar pendek. Tu nampak paha. Nuka leha. Tudung, tak pakai. Tahun 60-an, tahun 70-an. Dia tengok cerita Hai Amir. Tengok wayang dengan Pak Wul, naik dalam kereta. Tudung tak pakai, duk tengok Hai Amir. Ingin ku milik kasih. Ayu jelita. Hei Uji, nak ke mana tu Uji? Buat.
dengan pakai skirt zaman Go-Go 67 dulu. Untuk menari tengok SG Bank. Dosa. Waktu kita menikah dulu tu atas pelamin di halaman rumah orang main silat, duk tunjuk silat, kita pula pakai sanggur cocok, sanggur pula gede-gede kepala macam alien. Tak dosa lah. Maghrib 7.28, kita sembahyang asar 7.25. Lagi 3 minit nak habis asar. Buat apa? Menega. Buat apa? Saja menyembang. Buat apa? Lewat-lewat saja, lewat. 3 minit sebelum maghrib hang sembahyang asar. Habis sembahyang asar, Allahu Akbar, sembahyang maghrib. Komplain pula. Ya Allah, baru je sembahyang asar. Dah masuk maghrib. Nak kiamat dah sekarang. Masa bergerak terlalu pantas. Astaghfirullahalazim ala kasih. Kita melambat-lambatkan semayang, main-main dalam semayang, tikam nombor ekor. Banyaknya dosa kita. Allah ni kata, aku tak dendam. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapakah yang mengampunkan dosa kalau bukan Allah? Sekarang Allah Ta'ala bagi kepada kita 1 bulan untuk Allah hapuskan dosa kita. Nama dia Ramadan. Allah tak berdendam. Allah maha baik. Mintalah ampun. Aku ampunkan engkau. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang minta ampun pada waktu sahur, Allah ampunkan. Tapi sayang, sebulan Allah bagi sebulan untuk sahur. Siap pesan pada isteri. Jangan kejut abang. Abang nak tidur. Abang tak mau sahur. Tak payahlah. Dah aku kata aku nak tidur. Ada yang bersahur pukul 2 pagi. Bang, jom kita makan siap-siap. 2 pagi makan kedai mamak. Abang ni kira sahur tau. Alright. Kira sahur 2 pagi. Tu bukan sahur kak. Tu nama dia menterkedarah kak. Ada yang marah isteri dia kejut sahur. Ada yang marah orang kejutkan sahur. Di setengah tempat, dia mengejutkan sahur dengan menjerit. Sahur! Nama dia Katy Perry. Nama dia apa? Tak pernah faham? Tak faham sudah. Ada setengah tempat, tuan-tuan, dia naik motor, ketuk. Pong, pong, pong. Bunyi hon. Anak-anak muda ni bunyi hon. Sahur, bunyi hon. Pukul 5 pagi keliling kampung. Di negara Arab, tuan-tuan, masih ada lagi di tempat dia. Satu orang bawa gong, ketuk gong. Pukul 5 pagi. Ada orang ambil telur, baling ke pakcik tu. Disin orang nak tidur. Sedangkan waktu sahur adalah waktu yang disuruh bangun. Kau makanlah, membezakan puasa kau dengan puasa orang lain. Engkau bangunlah sahur, mandi elok-elok, pergilah sembahyang. Minta ampun, Allah ampunkan engkau pada waktu sahur. Dosa kita banyak tuan-tuan. Abang-abang Ramadan tahun ni kita naik 5 pagi bangun. Ajak isteri sembahyang taubat. Ajak anak-anak sembahyang taubat. Mengadu pada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Mengadu pada Allah. Bercakap dengan Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dengan selembut-lembut hati bercakap dengan Tuhan. Mengadu pada Tuhan. Elok-elok habis sembahyang orang azan subuh. Allah nanya on time. Abang kenapa lama sangat? Ustaz Kazim suruh sembahyang pelan-pelan. Elok. Bangun pukul 5 pagi, 2 rakaat 10 minit, 15 minit mengadu pada Allah. Ya Allah, ampunkan kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah. Banyak dosa. Dosa pergi sarung cincin waktu bertunang. Bawa tunang, pergi sarung cincin. Ambil cincin sarung dekat bakal tunang. Muat tak? Cantik tak? Ayang nak yang mana? Abang ambil. Abang sarungkanlah pegang cincin bakal tunang. Tu dosa. Kita anggap tak dosa sebab saling menyayangi. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita 1 bulan penuh dengan keampunan.
Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia minta ampun tuan-tuan. Lagi Ustaz, waktu nak berbuka puasa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Minta ampun pada waktu berbuka. Bukan pada waktu orang azan. Sekarang masuklah waktu maghrib, di kawasan Kuala Lumpur, menandakan masuknya waktu berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitan. Tak makan tu imam. Makmum nak makan, bersegan tu imam baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Allah, Allah baca doa. 5 minit dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana kurma anak? Tu imam tanya, kurma dia hilang. Rupanya hadapan dia duduk makan. Ngap. Yang imam baca doa pasal apa? Nak baca doa sebelum masuk waktu, bukan dah masuk waktu, mam. Kalau tuan-tuan jumpa imam macam tu, orang dah azan maghrib, dia duduk baca doa lagi, biar dia seorang baca tuan-tuan. Tuan-tuan makan. Pada waktu itu adalah waktu mustajab berdoa. Malah seharian, sebulan dalam bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Jomlah minta ampun. Penat saya puasa, ya Allah, ujian Ustaz, saya ni tak tahulah. Sabar, Allah ampunkan dosa awak. Allah Ustaz, saya ni puasa Ustaz, motor pula rosak, duk tolak tengah jalan Ustaz. Sabar, Allah nak ampunkan dosa awak. Ustaz, anak saya aksiden Ustaz, ada kat hospital. Sabar, awak puasa, Allah nak ampunkan dosa awak. Baiknya Tuhan, tuan-tuan, Allah nak ampun dosa kita. Dosa kita banyak. Allah nak bagi kepada kita kenikmatan yang besar dengan keampunan daripada Allah. Jadi sabar. Ini duk tengok jam. Tambah lagi dah. Pukul 9. 9, 10, 11. Oh, dah. Aduh. Ada pula orang yang puasa, nanti nak buka puasa, nak makan apa? Ayam percik, biryani Palestin, nasi Arab, katira. Hak tu dulu dia fikir. Baru pukul 8 pagi. 8 pagi, air katira, bandung, cincau. Ayam viral. Oh, ni puasa ke betul ke darah? Tak nak upah ke tuan-tuan? Aku hari ni, aku nak baca Quran. Ustaz, air tak boleh minum, makan tak boleh minum, mulut kering. Ustaz suruh baca Quran. Tuan-tuan yang saya hormati, baca Quran. Ada yang baca Quran. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Itu bacaan Quran. Ada yang baca Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Itu baca Quran. Ada juga yang jenis baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatan syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Ada yang baca Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Nampak? Ada yang baca Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum ajr. Ada yang baca Quran. Tuan-tuan nak baca yang mana? Tuan-tuan baca Facebook je mana? Tuan-tuan baca Facebook lagu mana? Al-Fatihah, inna lillahi wa dimaklum. Mana ada orang baca macam tu? Semua dia baca komen. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan komen dia. Jangankan gunung puji ya ma, puncak Himalaya. Ada tuan-tuan? Tuan-tuan baca komen tu lagu mana? Tuan-tuan baca bunyi tak? Tak bunyi, nama dia baca tak? Baca.
Sama ada bunyi, sama ada suara tuan-tuan tak ada bunyi, tetap baca. Tu, tuan-tuan tengok TV tu. Luruskan dan rapatkan saf. Ada tak tuan-tuan baca bunyi? Lurus dan rapatkan saf. Solat. Lurus dan rapatkan saf. Mana ada tuan-tuan tengok, tuan-tuan baca. Kalau tuan-tuan tak larat nak baca Quran sebab puasa. Tak larat nak baca. Wabashir. Tak lagi aku buka, tak lagi aku. Kalau begitu, bacalah Quran. Tak payah bunyi. Baca. Dapat agak pahala. Saya nak baca mana macam saya ni tekak, tak ada air, tak ada nak baca apa, puasa. Ustaz senang suruh baca. Saya tak boleh baca tekak. Kalau gitu baca, tak payah ada bunyi. Tak ada bunyi Ustaz, tak puas. Tak puas, boleh ada. Itu yang saya tak baca tu. Elok. Bacalah tuan-tuan. Dengan bacaan Quran tadi sama ada bunyi atau tak ada bunyi. Pahala pada kita. Yang bunyi sudah pasti. Ustaz, saya nak baca. Ustaz faham tak saya puasa? Ustaz kata baca tak payah bunyi. Ustaz tahu tak? Saya nak angkat Quran pun tak larat. Berat sungguh. Tak mampu Ustaz, saya puasa. Kalau begitu, dengar orang yang bacakan Quran. Dengar. Ada tim tadarus, dengar. Tak baca, Din. Suara tak ada, air kering. Kalau kita ambil lah Quran, pegang Quran. Tak mampu nak angkat Quran. Jangan kata nak angkat jari pun tak mampu. Teruknya hang puasa. Itu apa hang buat? Saya dengar je korang baca. Dia dengar pun dapat pahala. Ustaz, itu untuk orang pencen. Orang pencen lepas tarawih bolehlah tadarus. Makcik-makcik tak ada kerja. Lepas pukul 8 datang masjid. Macam saya kerja Ustaz. Kalau begitu, datang masjid, semayang tarawih, dengar imam baca Quran. Dengar imam baca pun kau dapat pahala bila semayang tarawih. Lagi panjang imam tu baca Quran, lagi banyak pahala kau dapat. Itu Ustaz, masalah ada imam panjang sangat tu. Saya pergi sana Ustaz, laju. Terpulanglah abang. Kalau kau nak laju, kau pergi tempat lain. Laju gila. 20 rakaat, 7 minit. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ahad. Allahu Akbar. Amin ahad. Assalamu Allah. Amin ahad. Nasib baik kita tahu ahad tu surah Qul Huwallah. Kalau tidak, tuan-tuan, dia buburnya Sabtu. Surah apa? Kau ni apa? Dosa kita banyak. Allah nak hapuskan dosa kita. Biar susah sedikit kerana Tuhan untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Minta pada Allah biar susah sedikit. Allah ni tuan-tuan, dia maha pengampun dan dia tak berdendam. Aku hapuskan dosa engkau. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, Allah sebut digandakan pahala. Kita ada tabung banyak dalam masjid. Banyak tabung dalam masjid. Tadi waktu kita masuk dalam masjid, kita ambil RM5. Kemudian kita pun bercakap. Tulis RM10. Tulis 10. Ni tulis 5 pula. Kita pun tanya dia, kau cakap dengan siapa? Malaikat. Malaikat yang mencatat. Kan belah kanan kita, kiraman katibin aqib naratik. Dia kata, duk tulis kita buat tu yang aku selotok dengan dia. Tulis RM10. Kita geng kan? Petang tu tuan-tuan, ambulans ambil. Makan rambutan di Tanjung. Tak pernah faham? Tak faham dah. Makan rambutan di Tanjung. Sebulan duduk di sana. 2 bulan lepas saya ceramah di Hospital Bahagia. 2 bulan lepas. Allahu Akbar. Waktu tu ada satu penyanyi duduk dalam tu. Ustaz nak jumpa ke? Tak payahlah. Tapi dia lah, dia berehat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa serabut pemikiran, tuan-tuan duduk Kuala Lumpur ni serabut pemikiran, saya cadangkan, tuan-tuan pergilah Hospital Tanjung Rambutan. Ustaz, saya tak gila lah Ustaz. Ada saya cakap gila?
Saya cakap kalau rasa serabut, rasa tak tenang, banyak masalah, pergi tempat tu. Tuan-tuan akan tengok pemandangan yang cantik. Saya suka di situ pasal apa tuan-tuan? Hijau. Rumput dia cantik, pokok dia cantik, decoration dia cantik, bahagia. Sebab tu nama bahagia. Saya bila masuk sebab tu tuan-tuan saya suka tu. Keluar pada kereta saya duduk bawah bangku tu tengok Allah cantiknya keindahan Allah. Cantiknya keindahan alam, cantiknya subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah, tenang tak. Jadi akak-akak ajak suami cuti. Bang, jom kita lepak tanya rambutan. Ya Allah, bini aku gila ya. Dah, tempat tu tenang tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kalau bubuh RM1, malaikat tulis RM1. Kita kalau buat jahat, dia tulis jahat hak belah kiri. Kita tak boleh rasuah. Bila tuan-tuan tikam nombor ekor, malaikat tulis judi, tulis. Tuan-tuan tak boleh cakap lepas-lepas tikam nombor ekor tu. Jangan tulis kita kawan Jangan tulis Orang tak berkawan dengan kita, orang kata kita gila. Tapi dari bulan-bulan Ramadan, Allah ni punya baik, tak payah cakap. Allah bagi pahala hak sunat, naik pahala wajib. Pahala hak wajib ni Allah ganda, 70 kali ganda. Khas dalam bulan Ramadan saja. Tak payah nak cakap dekat malaikat dah. Tulislah RM10, aku sedekah RM1. Engkau bayar, tulislah RM10. Kita geng. Tak payah, tuan-tuan. Bulan Ramadan ni memang dilipat gandakan pahala. Pintu syurga terbuka, pintu neraka tertutup. Setan pun kena rantai. Hei, apa hal menguap dah lah, bunyi tak tutup pula. Kau silap, bulan Ramadan kan balik setan dia rantai. Habis tu? Sebab tu aku tak tutup. Dia tak ada. Astaghfirullahalazim. Dia faham bila setan dia rantai, dia menguap tak tutup, siap bunyi pula. Menganga, sangkut sini. Tak boleh tutup. Tuan-tuan pernah jumpa tak? Saya jumpa tak? Rahang dia lari. Nak buat macam mana tuan-tuan? Nak katok lagu tu, patah rahang dia. Pergi hospital. Oh, parah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tutup walaupun bulan Ramadan. Ini betul-betul setan dia rantai saya. Gelak siapa? Adab kita tu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jom, bulan Ramadan kita nanti, aku nak buat yang terbaik. Okey, yang pertama, kurangkan benda ni. Kurangkan tengok benda ni. Yang ni bagi pahala kita banyak hilang. Ni, nak ni. Ustaz pun main, saya pun kena cuti bulan puasa. Tengok. Ustaz kalau nak tengok juga Ustaz, tengok sebelah isteri. Tengok titi sebelah isteri. Apa tu bang? Ceramah Ustaz Wadi. Habis Ustaz Wadi, apa tu bang? Ceramah Ustaz Azhar ni, dia buat kat Masjid Firdaus KL ni. Oh. Baik isteri sebelah. Itulah, abang ceramah siapa pula? Ustaz Kazim, abang tak minat ni. Nampak dah. Tengah-tengah habis Ustaz Kazim punya ceramah, tuan-tuan, keluar gambar perempuan seksi. Masuk, Astaghfirullahalazim, aku ni baru buka puasa sembahyang tarawih. Hei, budak-budak ni. Isteri sebelah. Hei, apa lah. Isteri sebelah. Hei. Isteri pergi dapur baca kopi ala Kazim. Dia cari balik. No, cepat hilang je pun. Astaghfirullahalazim. Yang mana faham? Tak faham sudah. Nombor 1. Nombor 2, tuan-tuan. Ini mungkin Ramadan kita terakhir. Kita nak buat terbaik. Cakap pun tak guna, kita ni hidup dengan pasal Ramadan lah, bisnes lah, berniaga lah, bazar lah, apa semua lah. Sampai lari niat puasa. Saya tak mau cerita. Saya cerita hak kita ya. Aku nak buat terbaik tuan-tuan. Kalau kita cerita pun kita tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak ajar dah. Orang hari ni ingat Ramadan, ingat pasar. Ingat Ramadan, ingat raya. Ingat Ramadan, ingat makan. Itu saja yang kita ingat.
Ingat Ramadan nak balik kampung. Ingat Ramadan nak buka puasa di hotel. Ingat Ramadan baju baru. Baju Melayu baru. Butang baru. Ingat Ramadan yang tu ya. Berebut pasal Ramadan. Tapak Ramadan. Sampai bila tuan-tuan kita tak nak perbaiki mutu puasa kita? Asyik Ramadan ya, dapatkan koleksi terkini. Baju Melayu, dapatkan transaksi terkini. Macam tak nak jumpa baju Melayu tu. 24 jam sekarang duk ada. Queue punya panjang, nak bayar. Akhirnya Ramadan tak ada kualiti. Inilah baju raya saya. Dah, simple. Takut tuan-tuan, Ramadan ni tak ada dah. Tahun depan tak main dah. Dan kita pun tak yakin boleh datang. Sempat lagi 8 hari. Jadi saya minta pada diri saya, jom kita perbaiki nilai puasa kita. Aku tak nak ngumpat, aku tak nak tengok benda tak elok, aku tak nak dengar benda haram. Aku nak puasa yang terbaik. Ada masa lapang je aku baca Quran. Kalau aku tak mampu nak baca kuat, aku baca dalam hati. Dah. Agak-agak aku tak mampu, aku tidur. Daripada aku buat haram. Selagi aku nak semayang tarawih, aku nak buat yang terbaik. Selagi aku nak bangun 5 pagi, aku nak tahajud setiap malam. Supaya aku dapat jumpa Lailatul Qadar. Malam pertama, aku dah buat tahajud sampai malam akhir. Mudah-mudahan aku jumpa Lailatul Qadar. Tuan-tuan, di sekolah saya ada Ustazah Aziziah, umur dia 78 tahun. 78 tahun. Dan dia membaca Al-Quran 3 hari 10 juzuk. Tuan-tuan kalau lalu depan pondok dia dengar baca Quran. Orang dia dah tua, badan kurus dia. Sehari 10 juzuk, 3 hari 10 juzuk, 3 hari habis khatam. Itulah yang dia buat tiap hari. Ada lagi satu nama dia Opah Cik, umur dia 84 tahun. Dia bagi dekat saya tebal itu Al-Quran 15 juzuk, 15 juzuk. Al-Quran apa Ustaz? Dia menulis Al-Quran menggunakan tangan dia. Umur 84. Mata ni terang, telinga ni tak pekak. Dia tulis Quran. Tulis tulisan tangan dan dia baca balik Quran yang dia tulis. Bayangkan umur 84 tahun tuan-tuan menulis Al-Quran. Jom kita buat sesuatu yang bermanfaat pada bulan Ramadan. Daripada duk menulis WhatsApp yang tak faedah, Telegram yang tak faedah. Jom kita tulis Quran. Pergi kedai kitab, kedai buku, minta dekat dia Al-Quran yang dia tak terang, dia ada dot ambil, kita salin balik qul huwallahu ahad. Opah ni dia tak pakai Quran je tu, memang buku dia beli buku tebal tuan-tuan, dia buka Quran, dia tiru satu huruf, satu baris dia tiru. Kemudian dia datang kat saya, Ustaz tolong semak, betul tak saya punya tulisan? Saya pun semak, betul. Besok datang lagi, Ustaz tolong semak muka surat 2, semak. 3-4 tahun. Tahun ini habis dia tulis 30 juzuk. Dan dia kata, Ustaz kalau dia mati, saya nak hadiahkan Quran ni pada Ustaz, Ustaz boleh letak dekat galeri sekolah saya. Jom tuan-tuan, kita buat. Apa yang saya nak ajak tuan-tuan buat? 2 benda. Cukup. Pertama, kita datang semayang di masjid pukul 5 pagi, buat tahajud. Pukul 4 pagi buat tahajud. Pukul 5 pagi kita makan sahur ramai-ramai. Setiap malam insya-Allah kita jumpa Lailatul Qadar. Ustaz buat, saya buat di sekolah saya 18 tahun dah. Bulan Ramadan malam pertama kami dah tahajud sampailah akhir Ramadan setiap malam. Siapa jadi imam? Kawan saya almarhum Ustaz Mukhtar. Daripada awal sekolah saya, dia jadi imam dan dia mati 2018. Orang dia perut borai dan buncit, badan Allah tuan-tuan.
Hidup dia daripada Quran, pagi sampai malam Quran, sebab dia guru Quran. Sama-sama belajar dengan saya di Mahat Tahfiz. Bila dia mati, tuan-tuan, saya tak pernah jumpa satu mayat yang bersih semua. Bulu ketiak ke apa semua ni tak ada. Rambut ni dia bagi licin botak. Perut dia yang kembung tu, tuan-tuan, bila saya mandi mayat dia, perut dia nipis. Saya menangis. 2 kali saya menangis. Menangis yang pertama bila saya mandikan mayat dia. Menangis yang kedua bila mayat dia dikebumikan. Saya duduk atas kubur tu, saya menangis. Saya menangis pasal apa? Aku jealous dengan hang. Badan hang bersih, kuku bersih, dia potong habis. Saya tanya isteri dia, bila dia buang rambut? Semalam. Bila dia buang kuku? Semalam. Dia bagi licin bersih, dia kata ambil jubah yang paling putih untuk dia nak pakai. Dia meninggal lepas sembahyang subuh. Badan dia ringan, saya tolak ke kiri, tolak ke kanan. Perut dia ni kempis ni tak ada. Tak ada buncit ni, tuan-tuan ni. Padahal dia perut besar, dia buncit. Jadi abang-abang yang buncit ni, kalau nak pergi kempis, ni tak mati. Allah, dia orang Quran. Yang kedua, saya menangis pasal apa? Dikubur. Orang tepuk belakang saya. Ustaz, jangan menangis. Ustaz. Sabar, Ustaz. Sabar, Ustaz. Saya kata saya menangis bukan sebab dia mati. Saya menangis, saya membayangkan saya yang masuk dalam kubur tu. Kalaulah aku yang masuk dalam kubur tu, aku nak jawab apa? Saya menangis sebab tu. Kalau kata aku yang mati sekarang ni, dosa aku banyak. Aku nak jawab apa dengan malaikat ni, ya Allah. Itu yang saya menangis. Saya menangis bukan sebab dia mati. Saya menangis, saya membayangkan saya dalam kain kapan tu. Saya yang kena timbus. Saya yang ditinggalkan seorang-seorang. Yang kedua, saya nak ajak pada tuan-tuan, jom kita melatih tangan, melatih mata. Dia ambil buku, tulis Quran. Kita tengok TV 2 jam, takkan tak boleh nak tulis Quran 2 jam. Kita main TikTok 1 jam, takkan. Kita main Facebook 1 jam, takkan tak boleh tulis Quran sepanjang Ramadan. Jom tuan-tuan, mudah-mudahan Ramadan kita pada kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Setiap pagi kita qiyam. Kalau boleh pakat dengan masjid, sahur disediakan percuma. Mula-mula dulu 16 orang aja sembahyang dengan saya. Sekarang 400 orang. Waktu sembahyang 400 orang. Waktu bersahur naik 500. Tak tahu daripada mana datang 100. Sebab saya buka kenduri. Sahur percuma. Siapa nak datang, mari makan ramai-ramai. Macam buka puasa, ramai makan, tuan-tuan. Pukul 5 habis, qiyam mulai, pukul 5 berhenti, makan. Kemudian berhenti untuk sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, baca Quran. Tuan-tuan, kita ada TV. Kita ada TV. Tulis apa? Solat, luruskan saf. Siapa pun tahu lah. Kita ada TV ni. Apa salahnya, tuan-tuan? Nanti, minta pada technician, unit media masjid. Terus lah tulis, solat, luruskan saf. Semua orang tahu lah. Lepas sembahyang subuh, baik, kita akan baca surah Al-Baqarah, ayat yang ke-100. Situ keluar. Tak ada siapa yang bangun lepas sembahyang subuh, semua tengok TV. Manansakh min ayah. Semua ikut. Manansakh min ayah. Au nunsiha. Na'ti bi khairim minha au misliha. Na'ti bi khairim minha au misliha. Satu masjid, tuan-tuan, tengok TV. Tak payah ambil Quran, tak payah nak bangun pergi ambil Quran. Hanya tengok TV. Dapat satu pagi, 2 muka. Satu pagi, 2 muka setiap subuh, tuan-tuan. 30 hari dapat 2. Dapat 6 juzuk, dapat 3 juzuk. Selesai masalah. 2 muka, 5 minit, takkan sibuk, tak boleh baca. Begitu saja. Kalau kita baca tadarus ramai-ramai, muka yang sama aja masuk.
Dia minta kepada siapa yang nak masuk tim tadarus bagi nama pada bendahari ya. Setakat ni kita buka untuk 30 orang saja ya. Yang daftar 32. Yang 2 orang tu bendahari datang jumpa. Din, engkau yang ke-32 tau. So, peruntukan kain pelekat 30 je. Jadi kau boleh masuk, tapi aku cakap awal lah. Kain pelekat tak dapat lah. Kain pelekat Cak Gajah duduk, dia berebut tuan-tuan. Tak sah. Yang kedua, muka yang sama je masuk. Yang lancar, tak masuk. Yang lancar boleh masuk. Yang tak lancar, tak masuk. Mat, masuklah. Tak apalah, kau orang lah baca. Aku kalau masuk grup kau orang, tak khatam kau orang. Tak apalah, aku balik rumah lah. Makan kerang rebus. Tapi, kalau kita buat tadarus ramai-ramai macam itu, imam baca 3 perkataan, kita sambung. Imam baca 3 perkataan, kita ulang. Lama-lama semua duduk. Sebab, tak ada siapa yang tahu kita tak lancar baca Quran. Dia ni baca agak teruk. Kalau baca seorang-seorang, loh, tak lancar. Pakai ridak tapi tak pandai. Tobat lahum tak masuk dah. Tapi kalau kita baca ramai-ramai, tuan-tuan, pasang pula TV besar macam ini, skrin besar, tuan-tuan, semua baca. Innalladzina kafaru. Imam baca. Makmum? Innalladzina kafaru. Sawa'un alaihim. Sawa'un alaihim. Okey, hari ni kita stop sekejap bacaan Quran. Sekarang saya nak ajar pada tuan-tuan, kata imam, bacaan Al-Quran, kita ambil bacaan daripada Abdul Rahman Sudais. 3 kali ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulang, semua tuan-tuan. Satu masjid, sama bacaan. 2 hari kemudian pula, okey tuan-tuan, kita ambil Ghamidi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua boleh baca. Keluar Ramadan, Ghamidi dia boleh bawa, Mishari dia boleh bawa, Sudais boleh bawa, Huzaifi dia boleh bawa, Kushairi dia boleh bawa, Ali Jabar pun dia boleh bawa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebulan dia keluar Ramadan, Fatihah dia betul. Ni, kena ada tuan-tuan. Ustaz, ya. Adakah Nabi pernah buat macam Ustaz suruh buat? Bid'ah tu Ustaz. Terpulanglah kat hang. Sekadar itu saya lah tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.